Okey, pelajar-pelajar baru masuk. Okey, alhamdulillah. Saya harap pelajar-pelajar dapat menyertai kelas kelas sains ini dengan lebih ramai lagi lah, insyaAllah ya. Okey, tanpa berlengah masa, saya akan uploadkan bahan untuk kita bincangkan pada malam ini. Okey, saya harap pelajar-pelajar boleh menjawab ya. Okey, melalui in-call messages. Jangan lupa letak nombor soalan ya, nombor soalan yang anda jawab ya. Okey, kita pergi pada malam ini kita akan pergi kepada praktis 6 iaitu bab 6, bab elektrik dan kemagnetan. Okey, elektrik dan kemagnetan. Okey, yang pertama, nombor 1 bahagian A, jawab semua soalan. Manakah yang berikut ialah sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui? Okey, soalan. Okey, saya harap anda nampak jelas. Okey, untuk soalan ini, nombor 1, manakah yang berikut ialah sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui? A, angin, B, air, C, ombak dan D, arang batu. Okey, apa jawapan anda? Boleh guna mic ataupun gunakan jawapan dengan menaip pada in-call messages. Okey. Alright. Apa jawapan anda? Okey, A, B, C ataupun D. Ya. Tinggal seorang je pelajar ya. Okey, alhamdulillah yang tinggal seorang tu harap kekal ya. Okey. Alright. Nombor 1, apa jawapan dia? Tak apalah, ini adalah pengetahuan walaupun pelajar sudah hampir untuk bercuti ya. Boleh cuba ingatan anda tentang apa yang guru-guru anda telah pelajari pada pada sesi persekolahan yang sedang anda jalani sekarang, walaupun sudah hampir dengan cuti ya. Mungkin ada antara topik-topik ini ataupun perkara-perkara yang dibincangkan ini akan muncul balik ya pada tingkatan 4 dan juga mungkin berada dalam tingkatan 5 tetapi dalam konteks yang lebih susah sikit lah. Okay, form 3 senang aja. Okay, boleh jawab tak nombor 1, apa jawapan dia? Type nombor 1 dan jawapannya A, B, C ataupun D. Siapa nak cuba? Okay. Tak ada orang nak cuba ya. Okey, manakah antara berikut ialah sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui? Okey, kalau awak tengok angin. Angin sentiasa ada, betul? Angin tak pernah tiba-tibanya tak ada angin, terstop untuk jangka masa panjang. Mungkin untuk jangka masa pendek mungkin ada tetapi tidak berterusan ya. Angin adalah dia panggil renewable ataupun sentiasa diperbaharui ya untuk angin. Okey, kita tengok B, air. Bagaimana dengan air? Kalau angin kita guna kincir angin, betul? Ya, kalau air kita guna apa? Guna apa kalau air? Boleh tolong jawab pelajar-pelajar? Tak apalah, 2 orang pun it's okay. Alright, ini bagus untuk ulang kaji pelajaran yang anda telah belajar sebelum ini ya. Okey. Nombor 1 jawapan dia. Semua senyap. Okey, tak apa. Okey, ombak ini di pantai ya. Ombak sentiasa ada. Sentiasa ada maknanya boleh diperbaharui. Okey, air yang B ni.
anda boleh lihat biasanya mereka mendapatkan sumber tenaga, terutama sekali sumber tenaga elektrik daripada air dengan membina empangan. Daripada empangan itu mereka akan membina satu turbine, dipanggil turbine, iaitu satu alat yang berpusing dengan lajunya apabila dilalui oleh air, dan turbine itulah yang akan menghasilkan elektrik. Okay, so kalau awak tengok nombor 1 D, awak tengok D adalah arang batu. Arang batu ni boleh diperbaharui tak? Awak rasa? Arang batu boleh diperbaharui atau tidak? Cuba arang batu boleh diperbaharui ataupun tidak? Nombor 1 jawapan dia apa? Okay. Nombor 1 sama ada A, B, C ataupun D. Siapa nak jawab? Nombor 1. Saya berada nombor 1 lagi ni. Tunggu awak. Okay. Macam mana cikgu buat kelas, tanya soalan dan saya sendiri yang jawab. Tak baguslah macam tu kan. So lebih baik pelajar-pelajar sendiri yang menjawab soalan-soalan tersebut untuk menguji minda anda. Okay, boleh nombor 1, siapa nak jawab nombor 1? Tak apa, tak ramai pun it's okay. Nombor 1 apa jawapan dia? Semua senyap. Apa jawapan untuk nombor 1? Okay, kalau awak tengok nombor 1 ini, okay, untuk D tu, arang batu, lepas awak dah korek arang batu, boleh tak buat balik arang batu? Boleh ke tak? Bolehkah adakan balik arang batu kat bawah tanah tu? Boleh tak? Boleh atau tidak? Okay, betul lah Zinera, arang batu. Tapi nampak macam awak buat question mark tu awak tak yakin. Tapi sebenarnya jawapannya ialah arang batu ya. Kenapa arang batu ni adalah tidak boleh diperbarui? Sebab once awak dah korek, awak tak boleh buat lagi arang batu lain. Awak tak boleh adakan balik arang batu. Maknanya apa yang ada dalam bumi tu itulah yang dikorek. Sampai akhirnya akan habis. Mungkin akan habis arang batu yang dikorek tersebut, dan lepas tu tak ada lah. Maksudnya ia tidak boleh diperbaharui. Okey, betul ya? Okey. Zinera ya, Zinera Nurjannah ni. Okey, betul sebenarnya arang batu ya. Okey, kita tengok nombor 2. Nombor 2, rajah 2 menunjukkan pengelasan sumber tenaga. Okey, bahagian atas ni sumber tenaga. Kita ada P, kita ada tenaga nuklear. Apakah yang diwakili oleh P? P, A, geothermal. B, natural gas, gas asli. Okey, kalau A, geothermal, B, gas asli, C, petroleum, dan D, arang batu. Sumber tenaga. Okey, apa yang awak rasa jawapan untuk P adalah apa? Jawapan untuk P apa? Ya? Geothermal, gas asli, petroleum ataupun arang batu, sumber tenaga. Apa jawapan untuk nombor 2? Boleh teka. Tak apa, salah, tak ada masalah. Okay, kita cuba untuk mengembalikan baliklah awak punya kepatasan minda anda untuk mengingati balik apa yang anda telah belajar ya. Okay, apakah yang diwakili oleh P? Ya, apakah yang diwakili oleh P? Jawapan? Tak tahu. Nampaknya kalau semua tak jawab, saya yang jawab soalan. Saya tanya, saya yang jawab.
Okey. Kita mesti ada interaksi antara dua hala ya, antara pelajar dan guru ya. Okey, saya harap pelajar-pelajar aktif menjawab soalan. Salah, tak ada masalah. It's okay. Nombor 2 jawapannya ialah apa itu? Nombor 2 jawapannya ialah okey, jawapannya tak ada orang nak jawab Okey. Kalau awak lihat, dia antara dua je, tenaga elektrik ataupun tenaga nuklear. Betul? Dua je sumber tenaga. Sama ada tenaga elektrik ataupun tenaga nuklear. Okey, kat sini dia buat geothermal. Thermal ni adalah haba haba. Geothermal adalah haba. So jawapannya ialah A ya. Okey, nombor 2 jawapannya ialah A. Sorry. Okey, awak tengok untuk nombor 3. Alright, soalan nombor 3. Manakah sumber tenaga berikut tidak digunakan oleh jana kuasa terma? Geothermal ni adalah sumber elektrik. Dia ada dua je, tenaga nuklear ataupun tenaga elektrik. Okey, untuk nombor 2. Nombor 3. Manakah sumber tenaga berikut tidak digunakan oleh jana kuasa terma? Ini soalan ini dia tanya ya, untuk menghasilkan tenaga elektrik oleh jana kuasa terma, mereka menggunakan bahan yang mana satu? Sama ada A, diesel, B, air, C, arang batu dan D, gas asli. Yang mana satu yang tidak digunakan oleh jana kuasa elektrik? Itu maksud dia. Yang manakah yang tidak digunakan oleh jana kuasa elektrik untuk menghasilkan tenaga elektrik? Yang mana satu jawapan dia? Cuba. Saya menunggu jawapan pelajar sebelum saya memberi jawapan. Okey, saya mahu lihat sejauh mana ya pengetahuan pelajar terhadap soalan ini. Salah tak apa, it's okay. Kalau betul, alhamdulillah. Ya, cuba. Nombor 3, jawapannya ialah apa? Mungkin awak tak tahu. Awak dah baca belum? Anda semua form 3 kan? Awak semua form 3 kan? Patut form 3 tahu ni semua ni. Ya? Okey. Nombor 3, apa jawapan dia? Kalau awak tengok, jana kuasa elektrik memang untuk menghasilkan elektrik ya. Memang mereka menggunakan, satu memang sure ni ya, arang batu memang dia orang guna. Okey. Maknanya ada pembakaran di sini ya untuk menghasilkan tenaga elektrik. Tapi ni ya, dia khususkan untuk jana kuasa terma. Maksudnya satu tempat jana kuasa yang menghasilkan elektrik, dia tak ada menggunakan contoh seperti yang diperbaharui. Ini maksudnya yang tidak diperbaharui ni. Ini yang tidak diperbaharui. Kalau diperbaharui, dia tidak dibuat oleh jana kuasa elektrik. Okay, bukan dibuat oleh jana kuasa terma ya, ataupun jana kuasa elektrik. Okay, ini kalau awak tengok diesel, saya pasti ya, gas asli ya, mereka buat pembakaran semua ni ya, dibakar ya, arang batu dibakar, diesel digunakan dan juga gas asli digunakan. So yang tidak digunakan oleh jana kuasa elektrik kat sini ya, yang tidak digunakan oleh jana kuasa elektrik ialah air. Okay, jawapannya ialah B. Yang ketiga B. Tak ada student nak cuba menjawab ya. Saya tengok semakin ramai pelajar yang masuk ke kelas online. Saya harap anda sama-sama dapat menjawab supaya kita ada interaksi dua hala ya. Okay. Seterusnya nombor 4. Manakah sumber tenaga elektrik berikut menghasilkan arus ulang alik? Okay.
Yang manakah sumber tenaga elektrik berikut menghasilkan arus ulang alik? Okay. A. Sel suria, solar cell. B. Bateri. C. Kincir angin. Dan D. Accumulator. Okey, yang manakah antara berikut punca kepada sumber tenaga elektrik, okay, yang yang menghasilkan arus ulang alik ya. Arus ulang alik. A. Sel suria. B. Bateri. C. Kincir angin. Dan D. Accumulator. Yang mana satu? Pelajar-pelajar boleh rujuk pada buku ataupun buku rujukan ataupun nota yang awak dah belajar. Jangan awak ingat dah habis form 3, benda ni tak muncul lagi form 4 form 4 lagi banyak. Dan ada benda-benda yang sama yang dibincangkan ya. Alright, ni sebagai revision untuk naik form 4 ini sangat bagus. Alright, apa jawapan? Untuk sumber tenaga elektrik yang menghasilkan arus ulang alik. Yang mana satu? Ini nombor 4. Okey, nombor 4. Jawapan anda apa? Nampak semua tak jawab awak tak faham ke cikgu ajar kat sekolah ni tajuk ni? So saya salah kelas. Saya rasa ni memang betul dah form 3 kan? Ya? Okey. Cuba jawab soalan ini. Nombor 4, jawapannya ialah yang mana satu yang menghasilkan tenaga elektrik, sumber tenaga elektrik yang menghasilkan arus ulang alik. Jawapan? Ni kalau tak jawab ni mungkin awak dah lupa. Dah habis form 3 terus lupa saya ingat kalau awak ingat mungkin awak berebut nak jawab form 3 habis semua tutup buku. Okey, cuba A, B, C ataupun D. Apa jawapan dia? Nombor 4. Siapa nak jawab? Boleh guna mic. Boleh guna mic ataupun boleh tulis. Okey, Nur Sofia, terima kasih kerana menjawab. Alhamdulillah. Okey, okey, ya betul ya. Jawapannya ialah C. Very good. Okey, nombor 4 jawapannya ialah C ya, kincir angin. Kincir angin ya. Yang lain sel suria ni bateri. Sel suria ni bukan bateri sebenarnya. Sel suria adalah sel yang mengumpul tenaga elektrik daripada sinaran matahari. Dipanggil panel dipanggil apa panel matahari ya. Yang ini menelan belanja yang agak tinggi juga untuk mendapatkan sel suria tersebut kincir angin. Jawapannya ialah nombor 4 ialah C. Apakah bahagian, kita pergi pada nombor 5. Apakah bahagian pada OSK yang digunakan untuk mengawal pergerakan tumpuk cahaya melintasi skrin secara mengufuk? Apakah bahagian OSK yang digunakan untuk mengawal pergerakan tumpuk cahaya melintasi skrin secara mengufuk? Jawapan untuk nombor 5. Jawapan untuk nombor 5. Nak balik? A. Dasar masa. B. Pesungan X. C. Pesungan Y. Dan D. Tombol kawalan fokus. Apakah bahagian pada OSK yang digunakan untuk mengawal pergerakan tumpuk cahaya melalui skrin secara mengufuk? Jawapan? Nombor 5. Nampak macam agak mencabar juga soalan itu ya. Nombor 5, apa jawapan dia? Nombor 5. Mungkin awak nak fikir dulu. Saya bagi masa untuk kamu berfikir.
Apakah bahagian pada OST yang digunakan untuk mengawal pergerakan tumpuk cahaya melintasi skrin secara mengufuk? A. Dasar masa, B. Pesungan X, C. Pesungan Y dan D. Tombol kawalan. Jawapan anda apa? Teka pun tak apa, it's okay. Teka salah, it's okay, tak ada masalah. Okay, jawapan? Jawapan dia Nur Sofia. Betul. Jawapan akhir. Dasar masa. Betul ya? Dasar masa. Okey, bagus. Cubaan yang bagus. Alright, nombor 6. Raja 6 menunjukkan suatu transformer. Okey. Raja 6 menunjukkan satu transformer. Hitung voltan output bagi gegelung sekunder. Hitung voltan output bagi gegelung sekunder. Okey, apa jawapan dia? Saya bagi masa awak buat pengiraan. A, jawapannya ialah 16 volt. B, 1800 volt. C, 2400 volt. Dan D, 3600 volt. Okey, jawapannya ialah di sini ada 100 lilitan. Di sini ada 1500 lilitan. Okey, voltan di sini 240 volt. Dan di sini adalah gegelung sekunder. Okay. So hitung voltan output bagi gegelung sekunder yang kat sini ya. Okay, apa jawapan? Cuba. Nombor 6. Ingat balik tak formula untuk membuat pengiraan? Tiba-tiba ada soalan pengiraan di sini ya. Ni memerlukan anda mengingati balik apa tu formula dia. Okey. Tak ingat Okey, saya bagi jawapan lah. Nanti awak cari balik lah formula tu kan. Alright, so jawapannya ialah D di sini ya. Awak cek balik formula. Okey, nombor 6 jawapannya ialah D. Gegelung sekunder ini. Okey, dia nak tahu voltan dia berapa. Okey. Alright, so nombor 7. Manakah transformer injak turun berikut menghasilkan voltan output terendah? So ada pilihan di sini untuk gambar raja. Okey, jawab soalan dia. Manakah transformer injak turun berikut menghasilkan voltan output yang terendah? Menghasilkan voltan output yang terendah. Okey, nombor 6. Siapa nak jawab? Tak cuba. Cuba jawab tak apa. Salah okey. Tak ada masalah. Okey, nombor 6. Sorry, nombor 7 ni. Nombor 7 sekarang ni. Okey. Yang mana yang menghasilkan output voltan yang terendah? Okey, saya bagi jawapan. Ada nak cuba? Ada nak cuba nombor 7? Cuba dulu. Sebelum orang bagi jawapan kita cuba dulu. Kalau orang tanya soalan tu dapat jawapan, tak mencabar, betul tak? Tak mencabar, terus dapat. Tak payah nak fikir. Semua nak kena suap dalam mulut, betul tak? Tak payah fikir. So saya lebih suka pelajar-pelajar mencuba dahulu dan kemudian anda boleh melihat sama ada betul ataupun salah jawapannya. Kalau salah, anda boleh mengukurkan balik ya kemampuan anda untuk berfikir ataupun mengembalikan balik awak punya ingatan tentang topik ini. Okey, nombor 7 jawapan dia apa? Awak rasa? Awak nak kira dulu. Yang mana jawapan dia?
Ini adalah nombor 7. Okey. Awak boleh lihat. Okey, saya ada uploadkan bahan yang kita bincangkan malam ini dalam WhatsApp group ya. Okey, awak boleh refer balik soalan ini dan buat ulang kaji semula lah. Mana tahu topik-topik ini akan keluar balik pada form 4 Okey. Alright, so kita pergi, okey, nombor 7, jawapan dia apa? Give up? Nak cuba? Saya lebih suka ya pelajar yang suka pada sesuatu yang menduga kemampuan, kefahaman awak. Menduga sejauh mana kefahaman awak ya. Okey. Tapi mungkin yang ni awak tak faham. Okey, yang ini kena refer balik pada formula-formula yang berkaitan. Okey, sebelum itu saya bagilah jawapan pada awak ya. Jawapannya ialah yang nombor 7 ialah jawapannya adalah jawapannya adalah B ya untuk nombor 7. So kena refer balik bagaimana pengiraan untuk bahagian ini. Alright, terus kalau saya tunggu kat sini lama ya. Kita habis masa di sini aja. Ya, kita dah hampir 8.41 sekarang ya. Okay, kita kena kejar masa sikit. Okey. Rajah 8 menunjukkan suatu transformer yang mempunyai 500 lilitan bagi gegelung primer dan 4 terminal output. Dia ada berapa tadi? 500 lilitan bagi gegelung primer dan 4 terminal output P, Q, R dan S. Okay, ini adalah 4 terminal output, yang ni yang primer, ini adalah 4 terminal output. Okey, P, Q, R dan S. Bilangan lilitan gegelung sekunder antara P, Q, Q, R dan RS adalah masing-masing 50, yang ini 100 dan yang ini ialah 30. Okey, soalannya kita tengok ya, apa dia soalan dia nak apa. Jika voltan input ialah 240 volt, ini voltan input 240 volt, arus ulang alik antara dua terminal yang manakah wujud suatu voltan output sebanyak 48 volt. Okey, ini pengiraan lagi. Jika voltan input ialah 240 volt arus ulang alik antara dua terminal yang manakah wujud suatu voltan output sebanyak 48 volt. Ini soalan yang ke-8. Panjang juga soalan ni. Okey. Ini adalah primer, yang ini adalah sekunder. Okey. Okey, ini adalah primer dan ini adalah terminal output, ada P, Q, R dan S. Gabungan yang manakah yang menghasilkan ataupun wujud suatu voltan output sebanyak 48 volt. So, rasa yang mana? Nombor 8, jawapannya A, P dan Q, B, P dan R, C, Q dan R, dan D, R dan S. Betul. Siapa dah ditanya? Nur Sofia nombor 7 yang betul P ya. Okey. Dan nombor 8. Gabungan yang manakah yang menghasilkan voltan yang outputnya sebanyak 48 volt. Nombor 8 jawapannya ialah, nak tengok? Tengok dulu.
Okey, dapat jawapan dia. Semua belum ada keputusan lagi. Okey, saya bagi jawapan untuk nombor 8 ialah C ya. Check balik. Okey. Alright. Nombor 8 jawapannya ialah C. Okey, nombor 9. Rajah 9 menunjukkan sebahagian daripada sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Tenaga elektrik ni banyak macam fizik. Sebenarnya tenaga elektrik ni dalam fizik. Rajah 9 menunjukkan sebahagian daripada sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Okey, kat sini awak boleh lihat 11 volt. Okey. 11 kilovolt, 132 kilovolt, 33 kilovolt, 11 kilovolt dan 15 volt. Okay, so ini rajah 9. Okay, soalan dia kat sini ya. Antara transformer A, B, C dan D, yang manakah transformer injak naik? Antara A, B, C, D, dia tanya antara yang keempat-empat tu yang manakah ialah transformer injak naik? Yang mana satukah transformer injak naik? Okey, nombor 9 jawapan. Injak naik. Okey, nombor 9 apa jawapan dia? Yang mana satukah antara A, B, C ataupun D adalah transformer injak naik? Jawapan? Awak boleh teka, awak tengok nombor dia tu awak boleh teka ya, nombor 9 ya. Yang mana satu? Tak ada jawapan. Lama tunggu awak bagi jawapan ya. Okey, jawapannya ialah A ni. Injak naik. Nampak daripada 11 kV A menjadi 132. So dia meningkat sangat tinggi lah kat sini ya. Right, okay. Alright, so kita pergi kepada nombor 10. Nombor 10. Rajah 10 menunjukkan suatu sistem pendawaian elektrik di rumah. Manakah antara berikut mewakili Q, R dan S? Ini jawapan dia. Manakah antara berikut mewakili Q, R dan S? Ini Q, R dan S di sini ya. Kalau awak tengok ni fuse utama, main fuse. Ini P, Q, R dan S. Yang ditanya ialah Q, R dan S. Dia katanya Q, R dan S ni apa? Kalau awak boleh lihat, ini adalah apa dia? Dawai bumi, betul tak? Dawai bumi. Pendawaian bumi ya. Okey, kalau kilat ke apa, okey, boleh melalui pendawaian ini dan disalurkan ke dalam tanah. Kalau awak tengok sini adalah litar kuasa, power circuit dan litar pencahayaan. Okey, so nampak tu ni main fuse. Okey, Q, R dan S diwakili antara berikut yang manakah yang mewakili Q, R dan S? Kita cuba tengok Q, R dan S. A, Q adalah meter elektrik, R adalah switch utama, S adalah MCB. B, meter elektrik, R, ELCB dan S, switch utama.
C. Suis utama, R. MCB, S. ELCB. Dan D. Suis utama, Q tu Suis utama, R tu ELCB dan S MCB. Okey. Yang mana satu? Okay, cuba tengok balik dia punya ni. Sistem pendawaian elektrik di rumah. Okey, nombor ini adalah nombor 10. Okey, tengok balik gambar aja. Mungkin saya boleh kecilkan sikit supaya awak boleh lihat semua. Tak boleh juga. Kena kecil lagi. Kalau kecil lagi nampak ke? Cuba macam tu kan. Okey, so Q, R dan S mewakili yang mana satu? Pilihan dia sama ada A, B, C ataupun D. Jawapan untuk nombor 10. Ini topik dah ujung-ujung kan. Form 3 ni topik ujung-ujung ni. Okay. Mungkin agak susah bagi kamu ya. Nombor 10 saya bagi jawapan ya. D ya. Okay, nombor 10. Q adalah Suis utama, R adalah ELCB dan S adalah MCB. Kita tengok gambar rajah ini ya, Q, R dan S dan jawapannya D. Alright, nombor 10 jawapan dia D. Okay. Alright. Nombor 11, nyatakan fuse yang sesuai untuk suatu periuk nasi elektrik yang berlabel 1100 watt 240 volt. Okey, nyatakan fuse yang sesuai untuk suatu periuk nasi elektrik yang berlabel 1100 watt, watt ya. Okey, dan 240 volt. Yang mana nak pakai fuse? Sama ada fuse A 1 ampere, B 2 ampere, 3, 5 ampere ataupun 13 ampere. Yang mana satu? Nombor 11. Jawapan untuk nombor 11 ialah Sofia. Sofia jawab tapi agak lewat. Okey, tak apa. D ya, jawapan tadi untuk nombor 10. Okay, cuba tengok nombor 11. Lebih senang nombor 11 ni, saya tak silap. Okay, nombor 11. Okay. Cuba nombor 11. Apa jawapan dia? Nyatakan fuse yang sesuai untuk suatu periuk nasi elektrik yang berlabel 1100 watt dan 214 volt. Yang mana jawapannya? A 1 ampere, B 2 ampere, 3 5 ampere dan D 13 ampere. Yang mana satu? Nombor 11. Jawapan tak pasti. Kalau 1 ampere ni rendah sangat. Ini sampai 1100 watt ni boleh lalu. Kalau 2 ampere pun rendah juga. So yang mana? 11 tinggi. Ini besar. Okay, so jawapan untuk nombor 11 apa? Jawapan untuk 11. Siapa nak jawab? Ada orang nak jawab guna mic? Bagus lah. Dah ada lebih kurang 10 orang menyertai kelas pada malam ini. Nombor 11 jawapan apa? Siapa nak cuba nombor 11? Okay, jawapannya ialah C ya. Ampere. Okay. Tak apalah tak nak jawab. Tak apa nak jawab, bagus. Saya sangat menghargai jawapan yang anda berikan. Salah tak ada masalah. Okay, it's okay. Alright, nombor 12. Suatu lampu LED dibekalkan 200 joule tenaga elektrik.
170 joule bagi tenaga output itu dalam bentuk cahaya. 30 joule tenaga output dibazirkan. Hitung kecekapan tenaga bagi lampu LED itu. Kita tengok ni ya. Okey. Ini ada soalan dalam bahasa Inggeris. So, dia nak tahu kecekapan. Okay. A 15%, B 25%, C 85% dan D 95%. Oh, tengok 30 joule dibazirkan. Boleh? Cuba cari. Berapa persen kecekapan dia? Yang mana satu jawapan dia? Ini kejap saya dapat. Macam mana? Kan? Dia punya LED membekalkan 200 joule. 170 joule bagi tenaga output dalam bentuk cahaya. Memang LED kan dia mengeluarkan cahaya, betul tak? Alright, maknanya 170 ni digunakan untuk menghasilkan cahaya. 30 joule lagi ni dibazirkan. Maksudnya awak macam mana? Awak ambil 170 dibahagi dengan 200 darab dengan 100. So jawapannya ialah, apa dia jawapan dia? Nombor 12. Jawapannya, nombor 12 apa jawapan dia? Saya dah tunjuk kat sini. Awak kira je. Dia nak kena swap. Okay. 170 bagi 200 darab 100. Apa jawapan dia? Berapa persen? Tak ada orang menjawab. Okey, tak ada orang nak kira. Okey, jawapannya ialah 85%. Nombor 12, 85%. Jawapannya ialah C. Okey, so yang ke-13. Ini dua soalan yang terakhir lah kita jawab ya. Diberi 8 kolom cas elektrik melalui suatu konduktor dalam 2 saat. Hitung arus elektrik yang dihasilkan. Diberi 8 kolom cas elektrik melalui suatu konduktor dalam 2 saat. Hitung arus elektrik yang dihasilkan. Okey. Apa jawapan anda untuk nombor 13? Jawapan? Okey, saya bagi jawapan Nombor 13 ialah B. Okey, awak balik buat penyeraan semula untuk nombor 13. Okey ini ulang kaji. Tapi mungkin ada antara topik-topik dalam form 3 ni mungkin ada yang diulang balik dalam form 4. Ya. Okey, nombor 14. Jika 1 kilowatt joule tenaga berharga 40 sen, hitung kos bagi 5 buah lampu berfluoresan yang berlabel 40 watt, 240 watt dan 2 buah kipas yang berlabel 70 watt. 240 watt selama 8 jam setiap hari bagi 25 hari. 1 hari 8 jam. Pakai untuk 25 hari. Tak berhenti. No. Dia guna 8 jam, Dia guna untuk 8 jam untuk jangka masa 25 hari dengan lampu yang digunakan ya. Okay, 40 sen 1 kilowatt joule 40 sen satu. Hitung kos bagi 5 buah lampu berfluoresan yang berlabel 40 watt,
240 volt dan 2 buah kipas yang berlabel okey. Itu kos bagi 5 buah lampu berfluoresan. Ni maknanya awak kena darab 5 yang ni ya. Yang ni awak kena darab 5 plus ini darab 5 dan campur dengan 2 buah apa ni? 2 buah kipas ini ya. Ini darab 2 Yang ini darab 2. Tadi darab 5, ini darab. Tu campur dua-dua tu untuk 8 jam sehari ya. Selama 25 hari. So nombor 14 jawapannya ialah dapat darab 40 sen 0.4. Jawapan? Okey, saya bagi jawapannya. Masa dah terhad, dah pukul 9. Okey, nombor 14 jawapannya ialah balik, awak cek balik. Okey, untuk jawapan ini saya siap-siap bagi jawapan pada awak supaya awak boleh buat ulang kaji semula ya. Okey, yang lain ni mungkin awak boleh tengok dulu. Ada masa kalau sempat. Kita kalau ada masa minggu depan kita bertemu lagi, kita akan sambung bahagian B. Kalau tak ada, kita tak jumpa lagi, awak boleh buat ini sebagai homework anda. Boleh ke? Boleh ya? Alright, so itu saja untuk malam ini. Saya ucapkan terima kasih pada para pelajar yang menghadiri kelas pada malam ini. Saya sangat gembira. Lebih kurang ada berapa orang ni? Lebih daripada 10 orang malam ini ya. Tapi awak masuk ujung-ujung. Sepatutnya datang awal ya. Datang awal pada masa yang telah ditetapkan. Okey, dengan itu saya ucapkan terima kasih pada anda semua. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat sejahtera, selamat malam. Semua dengar suara cikgu? Okey, dengar. So, malam ni kita akan sambung lagi topik semalam. Cikgu akan sambung. Semua dapat Semua ada masing-masing kertas ataupun bahan untuk topik kita pada malam ini, iaitu gabungan pepecah, di mana yang ni awak semua dah belajar lah kan. So pada semalam kita stop yang nombor 3. So hari ni pada malam ni kita sambung lagi di bahagian B. Kita tengok pula bagaimana soalan ni yang terletak di kertas 2 ataupun di bahagian B lah. Okey. So boleh kita mulakan kelas kita. Boleh cikgu start? Okey. Yang ni kalau awak rasa suara cikgu tak jelas ke ataupun lag ke, boleh bagi tahu. Awak boleh buka mic dan suarakan cakap cikgu, suara cikgu tak jelas. Cikgu, suara cikgu lag sebab kalau awak tulis di message, takut cikgu tak baca. Sebab cikgu tak tengok ni dekat message. Okey, so kita mulakan soalan pertama. Okey, kita tengok. Rajah 1.1 di bawah menunjukkan sebuah prisma tegak. Jelas skrin yang cikgu paparkan. Okey, cikgu besarkan. Kita tengok. Okey, rajah 1.1 di bawah menunjukkan sebuah prisma tegak.
Okay, awak tengoklah ni adalah prisma tegak. A. Nyatakan bilangan muka prisma tegak itu. Rasa-rasa awak semua rasa berapa bilangan ni? Bilangan muka. Muka prisma. So, macam mana kita nak tahu? Kita tengoklah. Yang ni sisi, yang ni 1. Yang bertentangan dia 2. Yang di atas ni 3. Di bawah 4. Nampak tak? Tapaknya 5. Boleh? Yang di hadapan ni 6. Maka 6. So, cikgu ulang balik. Mari kita tengok. First. Semula. So, dia nak bilangan permukaan prisma. So, awak tahulah. Prisma ni kita tengok. Yang ni, sisi tepi dulu cikgu cakap. Ni, yang ni 1 permukaan. So, yang ni adalah 2. Ni, cikgu highlightkan. Ni 1 permukaan. So, yang ni 2. Lagi kita ada berapa? Ni. Ni permukaan ni. 3. So, kita ada permukaan. Cikgu tukar. Ni 1. Ni. 4. So, lagi. Kita ada permukaan mana? Tapak ni. Lagi. Yang atas. Ni. So, berapa semua total? Boleh bagi tahu? Ada berapa? So, kita ada 6. Awak semua nampak tak? Boleh imagine tak? Kita ada 6 permukaan. Boleh kalau awak imagine, kalau kita buka. So, kita tengok B. Lengkapkan bentangan prisma tegak. Ni. Cakap lengkapkan bentangan prisma tegak itu pada grid segi 4 sama dengan 1 unit. 1 unit tu macam mana? 1 unit, 1 kotak kecil. Di mana kalau awak semua tengok, kita tengok cikgu zoom in, dia dah buat siap-siap tapaknya. Ni. Okey, kalau kita buka maka yang ni cikgu sketch dahulu So kita ada ni. Ni tapak yang cikgu highlightkan. So ni adalah 4 cm. Manakala so yang ni rasa-rasa awak rasa semua. Berapa tu? Siapa boleh bagi tahu? Rasa-rasa berapa tapak tu? Berapa nilaian ni? Dari ni ke sini. So, iaitu siapa boleh bagi tahu? Kalau awak nak tengok, kita boleh tengok dekat sini. Dia dah bagi dah siap-siap. Iaitu 1, 2, 3, 4, 5. So 1, 2, 3, 4. Yang ni lah. Yang ni. Boleh? So, apa kata kita buka yang ni? Boleh tak? Awak semua nampak tak kalau cikgu buka yang ni? Maka yang ni kita ada 3 cm lah. Sebab kenapa ni? Tepi ni dia cakap 3 cm. So, kita sambung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang tu. So, kalau yang ni 6 cm. So, buka dekat atas 6. 1, cari 6. Yang ni.
Cikgu dah terlebih dah. Boleh semua? Kita sambung. Kita lengkapkan bentangan. Awak bayangkanlah bila awak buka satu persatu. So yang ni rasa-rasa cikgu nak highlightkan yang ni. Warna biru ni. Sayapnya. Kita bayangkan tu adalah kotak. Awak bayangkan tu adalah kotak. So berapa? Jadi kalau awak buka, ni adalah 3. Ni adalah 6. 2, 4, 6. Maka kita dapat begitu. Yang ni pun samalah. 1, 2, 3, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4. Okey, gitu. Tengok 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5. Satu lagi ni. Di bahagian atas ni. Boleh So di bahagian atas tu rasa-rasa berapa tu? Iaitu 6 juga. Boleh? Boleh semua? Okey, cikgu buat dekat bawah ni. So, betul lah tengok dia bilangan permukaan kita ada. Tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh untuk soalan ni? Okey, so seterusnya kita pergi kepada soalan C. Setakat ni semua okey ke? Kalau okey, boleh bagi tahu okey. Sebab cikgu takut awak tulis dekat mesej, cikgu tak baca. Okey. So kita sambung. Okey. Okey, so kita tengok C. Rajah 1.2 di bawah menunjukkan suatu pepejal yang terdiri daripada cantuman sebuah silinder dengan sebuah prisma tegak. Dia cakap. So ni, kita boleh tengoklah ni adalah silinder yang cikgu highlightkan warna kuning ni. So, trapezium AFG ialah keratan rentas seragam prisma itu. Kita tengok AFGB ni adalah untuk trapezium. Kalau kita tengok, dia adalah bentuk trapezium untuk keratan rentas prisma itulah. Okey. Diberi bahawa AB adalah sama dengan BC iaitu 9 cm. Kita cari. So, AB sama dengan BC 9 cm. So, apa lagi dia bagi point? Tinggi silinder ialah 6 cm dan diameternya ialah 7 cm. So, cakap tinggi silinder tu ialah
6 cm. Maka diameter pula dia cakap 7 cm. So, bila diberi diameter, maka jejari kita boleh dapat tak? Rasa-rasa jejari berapa? Siapa boleh bagi tahu? Macam mana kita nak dapatkan jejari? Cepat. Berapa? Siapa ingat lagi? Cikgu cakap diameter bersamaan dengan 2 jejari. So, ataupun jejari sama dengan diameter bahagi 2. So, nak dapatkan jejari silinder ni, awak bahagi 2 lah, iaitu 7 bahagi 2. Maka kita akan dapat 3.5 cm. Boleh? Okey, next. Dia cakap hitung isi padu dalam cm padu pepejal itu. Okey, so macam mana kita nak cari? Kita kena tulis poinnya lah. Ni adalah gabungan. So, bila gabungan, dia cakap cantuman. Tengok. Bila dia cakap cantuman, maka kita menggunakan operasi tambah. So, jumlah isi padu sama dengan, first kita tengok isi padu silinder. Kita tambah dengan isi padu prisma. Boleh Kalau tak boleh, bagi tahu dekat cikgu. Okey. So, yang ni awak kena tahulah. Formula untuk isi padu silinder ni apa? Okey, untuk formula isi padu silinder ialah pi J kuasa 2 darab dengan T. Ni adalah untuk formula isi padu silinder. Boleh? So, kita tambah dengan, isi padu prisma pula sama dengan luas keratan rentas kita darab dengan tinggi. So, panjang sedikit. So, kita tengok. Isi padu silinder tidak menjadi masalah lah untuk kita sebab kita dah ada jejari, kita dah ada tinggi. So, kita tulis dahulu pi J kuasa 2T. Okey, sekarang cikgu nak awak semua fokuskan kepada luas kerata rentas ni, isi padu prisma, iaitu luas kerata rentas darab dengan tinggi. Okey, kalau awak semua kita tahu, tengok luas kerata rentas dekat sini gambar rajah, iaitu dia cakap trapezium AFGB ialah kerata rentas bagi prisma. Maka, kita kena menggunakan formula luas trapezium lah. Dan hasil tambah sisi selari. Di mana sisi selarinya adalah yang ni. Kalau awak semua tahu ni. AB dengan FG. Yang ni adalah sisi selari. Boleh tak? So, kita buat dulu. AB
tambah dengan FG. Betul Okey. Darab dengan tinggi trapezium iaitu 8 cm. Okey, lain Yang ni untuk luas keratan rentas baru. Ni. So tinggi ni, ni yang baru kita akan guna balik iaitu tinggi tinggi untuk prisma. Boleh. Tinggi prisma. So kita tulis dulu tinggi. Okey. So, menggunakan pi sama dengan 22/7, kita salin je lah. Kita tulis 22/7. Ni untuk silinder isi padu silinder. So, jejari silinder tadi cikgu cakap iaitu ni 3.5. So, kita darablah dengan 3.5 kuasa 2. Jangan tinggal. So, darab dengan tinggi. So, tinggi silinder ialah 6 cm. Okey. Tu siap untuk isi padu silinder. So, kita tambah balik dengan yang ni isi padu prisma. Iaitu kita ada 1/2 darab dengan hasil tambah sisi selari. Yang ni 9 cm dengan 12 cm. Boleh? So, 2 tambah dengan 9. Dan tinggi prisma. Tengok. Ialah 9. Macam mana nak guna, nak dah. Yang ni. Untuk pengetahuan, ni adalah tinggi prisma iaitu 9 cm. Okey. Maka tutup. So, jawapannya adalah kita nak dapatkan gabungan pepejar, gabungan antara isi padu silinder dengan isi padu prisma. Guna kalkulator, tambah cepat. Okey, isi padu silinder kita dapat 22/7 darab dengan 3.5 kuasa 2 darab 6. So, kita dapat 2, 3, 1. Kita tambah dengan isi padu prisma. Dapat 1/2. 12 tambah 9 darab 8 darab 9. 7, 5, 6. Okey tak? Boleh? Boleh ikut cikgu ni? Faham tak? So, kita tambahlah 2, 3, 1. Maka isi padu cantuman antara silinder dengan prisma kita dapat 987 cm padu. Selesai. Boleh? So, kita tengok soalan berikutnya. Boleh follow lagi setakat ni? Okey. So, kita tengok 2A. Rajah 2.1 di bawah menunjukkan bentangan bagi sebuah silinder tegak. Yang ni. Awak kena bayang, imagine. So, yang ni selalunya kita tengok yang ni silinder Okey.
So yang ni adalah bentangan. Bila kita buka di atas, awak kena imagine lah. Contohnya, awak beli air tin. Dalam tin tu, bila awak buka bahagian atas, bahagian bawah dan potong tengah, maka kita dapat bentangan macam ni. Boleh imagine? Okey. So, diberi PQ sama dengan 6 cm. PQ yang mana? Yang ni. Yang ni adalah 6 cm. Okey. Dan PS sama dengan 22 cm. So, PS yang mana? Ni. PQ, PS. Tu adalah 22 cm. Dengan menggunakan pi sama dengan 22/7, cari tinggi dalam cm. Cari tinggi dalam cm silinder tu. Okey, siapa ada idea? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Tinggi untuk silinder tu kita dapat berapa? 6. Yes, iaitu 6. Sebab kenapa? Awak semua tahulah contoh yang ni, cikgu tukarkan. Bentangan ni kita tukar kepada bentuk asal silinder. Dari sini ke sini kita tahu ni adalah tinggi kan. So macam mana kita nak dapat tinggi? Samalah. Diberi PQ sama dengan 6 cm. Maka tinggi bagi silinder tu ialah 6 cm. Boleh? Okey. Seterusnya cari luas dalam cm muka melengkung silinder itu. Dia nak luas. Dia nak luas dalam cm persegi muka melengkung silinder tu. Maksudnya dia nak yang ni yang melengkung ni. Tapi bila kita tukar ke bentuk ni, kita bentangkan dia, kita akan dapat yang ni. So, rasa-rasa. Okey, rasa-rasa kita dapat berapa? Siapa ada idea? Ratus 32. Yes, 132. Okey, macam mana awak buat? Iaitu kita menggunakan 6 darab 22. yes, 6 darab dengan 22. Iaitu ni, tengok. Yang ni kan segi 4 tepat. So, kita tahulah segi 4 sama dengan panjang luasnya. Panjang darab lebar iaitu 6 darab dengan 22. Maka kita akan dapat 132 cm persegi. Very good. Okay, next. Dia nak jari tapak dalam cm bagi silinder tu. Okay. So, dia nak jari tapak yang ni lah. Yang ni, yang bulat-bulat ni. So,
Macam mana kita nak buat So dia nak jejari. So kita tahu bulatan ni adalah bila kalau awak perasan tak, bila kita gulungkan yang segi 4 ni, maka dia akan samakan dengan yang ni. Yang bulatan ni, bila kita gulung yang ni, awak boleh nampak ke? Awak semua boleh imagine cikgu rasa. Sama kan dengan yang ni? Tengok. Mestilah. So, kita tahu dari sini ke sini ialah 22 cm. Maka kita akan menggunakan formula lilitan bulatan, iaitu boleh faham tak? Lilitan bulatan. Okey, formulanya adalah sama dengan 2 pi J. Ni adalah maksud lilitan bulatan. And then, kita tahu lilitan bulatan ni bersamaan dengan 22 cm. Sebab kenapa cikgu ambil 22 cm? Kita tahu panjang dari sini ke sini ialah 22. So, cuba bayangkan awak gulung, buat bentuk yang ni lah, tukar dalam ni, kan akan menghasilkan yang sama. So, dia akan jadi lilitan bulatan lah. So, maka kita boleh menggunakan formula lilitan bulatan 2. Pi-nya adalah 22/7. Darab dengan jejari. Maka kita bolehlah dapatkan jejari. Jejari sama dengan 22. Okey, 22 darab dengan, okey, kita dapat 44/7 J. So, nak dapatkan J, yang ni matematik. Yang ni alihkan jadi darab. So, 22 darab 7 bahagi dengan 44. Maka jejari kita akan dapat berapa? Iaitu 3.5 cm. Boleh Boleh tak? Dia nak ni jejari. So kita tengok bulat sama tak? Yang ni bila kita gulung dia, jelas sebab tu kita menggunakan formula lilitan bulatan. Sebab kita tahu lilitan bulatan sama dengan 22 cm. Okey, so kita tengok B. Rajah 2.2 di bawah menunjukkan sebuah piramid tegak bertapak segi 4 sama. So kita tengok ni, highlight segi 4 sama. So, maka dia tengok dia dah bagi 10. So dekat sini pun 10, dekat sini pun 10, dekat sini pun 10. Sebab tapaknya segi 4 sama. So, tinggi piramid itu ialah 12 cm. Hitung luas permukaan dalam cm persegi piramid itu. Sekarang dia nak luas permukaan. So, cuba bayangkan kita buka bentang. Kita bentang piramid ni. Dia akan jadi, cikgu lukiskan ni. Mula-mula tapak cikgu buat sama. 10, 10, 10. So, yang ni jadi ni. Yang ni jadi ni. Yang ni. Betul tak? Bila kita bentangkan, dia akan jadi macam ni. So, dia cakap tinggi piramid tu ialah 12. So, yang ni sama dengan 12 cm. So, macam mana kita nak cari luas permukaan?
So dia suruh kita cari luas permukaan setiap yang ni lah. Yang ni, yang ni, yang ni, yang ni dan yang ni. Iaitu kita menggunakan, kita tahulah tapak tu sama dengan segi 4 biasa. Sama dengan segi 4 tepat okey. So, sisi yang segi piramid ni, siapa boleh tengok? Kita nampak segi 3. Iaitu kita menggunakan luas segi 3 lah. Tetapi tengok ada berapa sisi? Iaitu 1, 2, 3, 4. So, kita kena darab 4. Darab dengan luas segi 3. Begitu. Boleh? Okey. So, macam biasa, luas segi 4 kita tahulah. 10 darab 10. Sebab kenapa? Dia sama sisi. So, yang ni 4. So, kita tahu segi 3 ialah 1/2 darab panjang darab lebar. Okey. Segi 3 ni, dia bagi tinggi. Tapi kita nak dia ni, tepi dia. Lebar dekat tepi. Ni cikgu buka Okey, kalau segi 3 macam ni, kita nak ni, kita dah ada iaitu 10 kan. Tapi kita nak bahagian ni. So, bila kita nak bahagian ni, kalau awak tengok, bila cikgu garis, kita akan dapat segi 3 bersudut tegak. So, nak dapatkan yang ni, yang cikgu buat tanda soal, kita menggunakan teorem Pythagoras. Iaitu, tinggi dah bagi 12. So, nak dapatkan yang tu, kita guna teorem Pythagoras lah. Sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. So, sama dengan sert 12 kuasa 2 tambah dengan 10 kuasa 2. So, kita akan dapat lebarnya 13. Boleh kita menggunakan teorem Pythagoras. So, boleh tak? Satu per 2 13. Boleh? Yang ni 100. Tambah ke tu kita dapat berapa? 1 per 2 darab dengan 10 darab 13. So, 65. 65 ni luas ni. Luas ni. Nampak tak? Tu. So, kita darab 4. So, 100 tambah dengan 4 darab 65, 260. Maka, kita dapat luasnya adalah 360 cm persegi.
Boleh? Siapa yang tak tutup mic tu, tertekan ke? Boleh soalan ni? Dia nak luas permukaan piramid. So awak kena cari satu persatu lah. Setiap permukaan ni kena buka dulu, bentangkan, tukar ke dalam, baru awak akan nampak. So kita ada satu tapaknya, iaitu segi 4. So 4 sisi yang lain kita ada segitiga. Boleh? So cikgu akan teruskan soalan C. Kita tengok soalan C. Soalan terakhir. Okey. Rajah 2.3 di bawah menunjukkan sebuah pepejal berani 9 cm dan tinggi ialah 14 cm. Okey, sebuah silinder yang berjejari 3 cm dan tinggi 7 cm dikeluarkan. Tengok, dikeluarkan daripada pepejal itu. So, hitung isi padu dalam cm padu pepejal yang tinggal. Sekarang dia cakap mula-mula ni kon ni yang berjejari berapa? Ni kon. Lepas tu dia cakap silinder yang dalam kon ni dikeluarkan. Jadi awak kena faham maksud dikeluarkan. Maksud dikeluarkan, kita kena cari isi padu yang tinggal. First, kita kena cari isi padu kon dahulu. Kita kena cari isi padu kon. Yang kedua, boleh cari isi padu silinder. Lepas tu dia cakap silinder ni dikeluarkan. Kita nak isi padu yang tinggal, kita tolak lah. Awak kena faham maksud. Bila dikeluarkan, maknanya benda tu kita kena letak operasi tolak. Boleh? So, kita cari dulu. So, isi padu yang tinggal sama dengan isi padu kon. Sebab kenapa kita letak isi padu kon dulu? Tengok. Yang besar ni, dah dia cakap silinder ni dikeluarkan daripada pepejal tu. So, kita kena letak isi padu kon dahulu. Tolak dengan isi padu silinder. Okey. So, isi padu kon. Ni. Catat ni semua. Ambil ni. 1/3 darab dengan pi darab dengan J kuasa 2 T. Okey, dengan isi padu. Okey, isi padu ni. Jangan awak semua yang tertukar. Isi padu dengan luas. Tu adalah benda yang berbeza. Luas ada formula. So, isi padu silinder sama dengan pi J kuasa. Okey. Barulah kita 22 per 7. Okey. So, kita tengok jejari untuk kon. Dia bagi tahu
untuk kon. Kon ialah 9 dan tinggi ialah 14. So gantikanlah jejari 9 kuasa 2, tinggi adalah 14. Pula untuk jejari silinder. Dia cakap jejari silinder lah, dia suruh kita gantikan macam biasa. Dia dah bagi siap-siap, kita just ganti sahaja cm kuasa 2. Sebab formula adalah kuasa 2 tinggi 7 tutup kurungan. Maka tekan kalkulator, kita akan dapat tekan 1/3 darab dengan pi 22. So, kita dapat 1188. Ini untuk isi padu kon. Kita tolak dengan isi padu silinder. Isi padu silinder 22/7 darab dengan 3 kuasa 2 darab tinggi 7. Kita dapat 1188 tolak. So, kita dapatlah isi padu yang tinggal 990 cm padu. Boleh semua? Boleh tak? Kalau diberi tulis dahulu apa yang nak, iaitu contoh isi padu yang tinggal. So, kita kena tahu isi padu yang tinggal sama dengan, kita tengok apa yang dikeluarkan. Tengok, silinder dikeluarkan daripada kon. So, kita letak kon. Dah awak letak formula ni dah. Satu markah. Boleh So, nombor 3 ni kita tak sempat buat. Jadi, cikgu boleh tinggalkan awak sebagai kerja rumah lah. Awak boleh buat. Kita stop dekat sini dahulu untuk topik gabungan pepejal. Boleh semua? Okey. So, sekian itu sahaja kita pada malam ini. Cikgu ucapkan terima kasih di atas kerjasama awak semua. So, cikgu harap awak semua faham. Dia keluar soalan bentuk gabungan pepejal ni. Awak kena tengok poinnya. Awak kena tengok bila dia cakap cantuman tu kita kena guna operasi tambah. Bila dikeluarkan ke, kita tengok operasi, kita buat operasi tolak. Boleh? So, cikgu stop dekat sini. Sekian itu sahaja. Terima kasih. Kita jumpa lagi di lain waktulah. Okey, terima kasih. Sama-sama.